أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sampailah masanya pada malam ini untuk saya menjelaskan sejelas-jelasnya bahawa bedah batin adalah ilmu sihir. Karena itu kita mulakanlah dengan definisi sihir. Para ulama menghadapi kesukaran untuk mendefinisikan sihir. Tetapi seorang ahli hadis yaitu Ibnu Hajar Haytami telah mendefinisikan sihir yang saya sangat tertarik hati terhadap definisi beliau. Beliau menyebutkan sihir adalah ma khasala bi muawanatis syayatin bidarbin minat taqarrubi ilaihim. Sihir adalah apa yang dapat dicapai oleh manusia dalam hidup mereka dengan pertolongan syaitan sesudah manusia yang ditolong oleh syaitan itu melakukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai takarrub atau menyembah syaitan tersebut. Jadi sihir adalah perbuatan adunan daripada perbuatan manusia yang didalangi oleh syaitan. Dan dalam Quran pun memang sihir itu adalah ajaran syaitan. Ilmu sihir adalah di antara ilmu yang paling awal diajar oleh syaitan kepada manusia. Sejak Nabi Nuh lagi dan sebelumnya ilmu sihir sudah wujud. Tapi di zaman Nabi Sulaiman AS ilmu sihir ini nampaknya begitu berpengaruh dalam kehidupan umat Nabi Sulaiman AS. Dari sudut sejarah rasanya tak perlulah kita nak tinjau lebih jauh. Cukuplah dengan keterangan yang ringkas ini. Jadi apakah sebenarnya ciri-ciri sihir? Bila kita sebut sihir, kita akan menghadapi satu konsep yang lain, iaitu karamah, kekeramatan. Yang menjadi masalah masyarakat Islam di seluruh dunia ialah panduan yang diberi oleh setengah ulama dalam kitab mereka yang sangat ringkas, tidak mencukupi. Dalam kitab-kitab setengah ulama menjelaskan perbezaan antara sihir dengan karamah hanya dengan satu perbezaan saja, yaitu
Kalau karamah ialah perkara yang berlaku yang luar biasa atau yang diistilahkan khairul adah, yang berlaku pada orang-orang yang soleh. Sihir adalah perkara yang khairul adah, perkara luar biasa yang berlaku pada orang-orang yang jahat. Panduan ini sangat mengelirukan dan memang selalu mengelirukan masyarakat kita. Iaitu apabila seseorang yang keterampilannya keterampilannya menggambarkan seorang yang paling alim, tetapi perbuatannya adalah sihir. Bila keterampilan seorang Muslim begitu hebat, berlaku perkara yang luar biasa, disangkanya perkara luar biasa itu adalah karamah. Kerana panduan yang diberi dalam kitab, karamah perkara yang luar biasa berlaku pada orang alim, orang yang baik. Sedangkan pada hakikatnya sebaliknya, berkemungkinan besar yang dilakukan oleh orang yang nampak alim ini adalah sihir. Sebab itu, masalah tersebut sebenarnya masalah kaedah membezakan sihir dengan karamah ini sudah timbul sejak 900 tahun dahulu. Iaitu di zaman hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sufi yang terkenal yang meninggal dunia tahun 562 atau 61 Hijrah. Di zaman beliau, masyarakat Islam menghadapi masalah untuk membezakan mana satu sihir, mana satu karamah. Maka Alhamdulillah, Syekh Abdul Qadir Jailani telah memberi panduan yang sangat jelas yang boleh kita gunakan pada hari ini. Beliau menjelaskan dengan sejelas-jelasnya perbezaan antara sihir dengan karamah. Antara lain, beliau menjelaskan yang pertama, karamah datangnya daripada Allah. Sihir pula adalah merupakan perbuatan manusia dan yang didalangi oleh syaitan. Oleh kerana karamah itu datangnya daripada Allah, maka terjadinya satu-satu karamah tak dapat diketahui. Terjadinya satu-satu karamah tak dapat diketahui sama sekali. Kerana kejadian karamah yang Allah kehendaki itu adalah perkara yang gaib. Allah sebutkan di dalam Quran, mengingatkan kita semua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu, apa saja makhluk di langit dan di bumi tak tahu yang gaib kecuali Allah. Jadi, karamah datangnya daripada Allah tak dapat diketahui bila berlakunya. Sebaliknya, sihir oleh kerana merupakan perbuatan manusia yang didalangi oleh syaitan, maka kejadian perkara yang pelik yang dilakukan oleh ahli sihir dapat diketahui, dapat dijangka oleh orang ramai. Kalau kita lihat bedah batin, memang
dapat dijangka. Orang yang berubat, saudara mara yang menyaksikan dan orang ramai menyaksikan, dapat tahu sekejap lagi nanti pembedahan akan dilakukan. Sehingga pembedahan itu boleh digambarkan, ya. Boleh difilmkan. Sedangkan karomah terjadi secara mendadak. Tidak diketahui sama sekali oleh seseorang. Contohnya, Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, pada satu hari Jumaat, ketika beliau membaca khutbah, tiba-tiba beliau nampak tentera Islam dalam keadaan bahaya. Lalu Sayyidina Umar berhenti daripada baca khutbah, beliau meraung mengingatkan tentera Islam dengan mengucapkan Ya Sariyah Al-Jabalah. Sariyah yang jauh beratus kilometer mendengar. Kejadian ini adalah kejadian yang mendadak. Tiba-tiba sahaja. Tak dijangka, tak dapat diketahui bila masanya. Begitu juga ada setengah sahabat yang dikatakan dalam peperangan kekuatannya luar biasa. Sehingga boleh menangkap bapa saudara Nabi Sayyidina Abbas. Dikatakan sahabat tersebut penuh heran. Kenapa beliau boleh menangkap seorang yang hebat kekuatannya seperti Sayyidina Abbas? Itu adalah karomah. Berlaku tak disangka. Padahal sahabat yang menangkap Sayyidina Abbas itu sahabat biasa. Bukanlah sahabat yang terkenal dengan kekuatannya seperti Sayyidina Umar. Jadi, kita dapat membezakan antara sihir dengan karomah. Yang pertama, karomah datangnya daripada Allah. Berlakunya tak dapat dijangka, tak dapat diagak. Kerana karomah merupakan perkara yang gaib. Perkara yang gaib tak ada siapa yang tahu, malaikat di langit pun, manusia alim macam mana pun, wali-wali macam mana pun, tak dapat mengetahui. Sehingga Nabi Muhammad pun tak tahu. Di dalam Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaibah. Ya Muhammad, engkau beritahu umatmu, aku tak pernah cakap pun pada kamu bahawa aku mempunyai kekayaan yang banyak, kurniaan daripada Allah. Dan aku juga tak tahu yang gaib. Pada ayat yang lain, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lau a'lamul ghaibah lastaksartu minal khairi wa ma masyanisu. Kalau aku tahu yang gaib, nascaya aku boleh buat banyak kebaikan dan tak ada keburukan yang menimpa aku. Jadi Nabi, Allah tegaskan, tidak tahu yang gaib. Karomah, berlakunya karomah adalah perkara yang gaib. Tak ada siapa yang tahu. Allah saja yang mengetahui.
Ini perbezaan yang pertama. Ya. Sihir memang boleh dijangka. Seperti bedah batin, apabila seorang yang nak dibedah, nak menjalani bedah batin, ustaz yang melakukan bedah batin sudah masuk ke dalam bilik bedah dan orang ramai yang dibenarkan melihat, dalam keadaan ternanti-nanti, sekejap lagi, tak lama berlakulah bedah batin. Jadi, confirmlah dari satu aspek ini, bedah batin adalah sihir. Kerana dapat diketahui berlakunya. Berlakunya perkara yang pelik, iaitu bedah batin tadi perkara yang pelik, khariqul adah. Yang kedua, karamah bukanlah kebolehan seseorang. Karamah bukan kebolehan seseorang, tapi karamah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam kitab-kitab ulama memberi contoh, macam-macam contoh. Contoh yang terdapat dalam kitab seperti seorang yang dianggap hidupnya baik, lalu diminta oleh satu keluarga supaya meniup mata anaknya yang buta. Supaya mata anak yang buta ini boleh melihat. Kata hamba Allah itu, saya tak tahu mengubat penyakit buta mata. Tapi keluarga tersebut mendesak juga, tak apalah. Kalau tak sembuh pun tak apa. Dapat keberkatan jadilah. Akhirnya hamba Allah ni tiup mata anak itu, tiba-tiba mata anak tersebut boleh melihat. Dan itulah kali pertama dan terakhir hamba Allah ini dikurniakan Allah karamah boleh menyembuhkan mata yang buta. Kali yang lain orang datang, selepas itu ramai orang datang untuk mengubah mata, hamba Allah ni tidak mahu mengubat kerana beliau memang tidak boleh. Sehingga orang tersebut dikatakan melarikan diri, ya, pindah jauh dari kampung tersebut. Jadi karamah bukan kebolehan seseorang. Sihir adalah sebaliknya kebolehan seseorang. Pakar belah batin memang orang dah tahu. Ustaz sebulan ini pandai belah batin dan terkenal. Karena terkenalnya itu kadang-kadang dikurniakan gelaran Datuk Seri dan sebagainya. Kalau seorang yang dapat karamah, tidaklah begitu. Ini yang kedua. Perbezaan yang ketiga, perbezaan ini bukan saya yang buat. Perbezaan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, yang boleh kita baca, kita mutla'ah, kita fahami dalam kitabnya, Kitab Al-Ghunyah. Makna jawapan Syekh Abdul Qadir Jalani, huraian ini sudah ada 900 tahun yang lepas. Yang ketiga, sihir biasanya boleh hilang dengan sebab. Tetapi karamah tak boleh hilang dengan sebab. Bedah batin yang dilakukan oleh ustaz-ustaz yang pakar dalam bedah batin
kalau disaksikan oleh ramai, ya, oleh masyarakat ramai di sekeliling, setengah orang yang menyaksikan bedah batin tak nampak bedah batin itu berlaku. Kerana terbatal disebabkan mungkin mereka mempunyai tingkat tauhid yang tinggi. Mungkin disebabkan hamba-hamba Allah ini berada dalam keadaan zikrullah dan muraqabah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sentiasa membaca ayat kursi ataupun mana-mana ayat yang boleh membatalkan sihir. Jadi sihir boleh terbatal dengan sebab-sebab tertentu. Tetapi karamah tidak boleh dibatalkan kerana karamah adalah perbuatan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak contoh mengenai belah batin yang menunjukkan belah batin ini adalah sihir. Sepasang suami isteri dapat memastikan bedah batin yang dilakukan oleh seorang ustaz terhadap isterinya. Bedah batin itu adalah penipuan sihir semata-mata. Kerana ketika si isteri menjalani bedah batin kerana barah payudara, si suami minta izin supaya dapat membantu ustaz yang melakukan bedah batin. Oleh kerana membantu, maka tangan suami ini penuh dengan darah dan banyak tisu-tisu yang terletak di atas meja yang telah digunakan untuk mengesat darah kerana pembedahan tersebut. Si suami ada satu idea, iaitu untuk memastikan adakah bedah batin yang dilakukan oleh ustaz tersebut terhadap isterinya sihir ataupun betul. Maka si suami secara diam-diam mengambil sebahagian tisu-tisu yang kena darah, berlumuran darah merah, masuk dalam kociknya. Dan sesudah pembedahan itu selesai, si suami hanya membasuh tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan dimasukkan dalam poket seluar. Si suami segera keluar daripada bilik dan keluar daripada bangunan. Si suami tarik tangan yang berlumuran darah yang dimasukkan dalam poket, sikit pun tak ada darah. Bau darah pun tak ada. Tisu-tisu yang berdarah tadi bersih. Setitik pun tak ada darah. Ini tuan-tuan, rahsia bedah batin yang merupakan sihir, bayangan, semata-mata terbongkar. Banyak lagi pembongkaran, penipuan bedah batin. Apa yang telah saya ceritakan, seperti yang telah saya ceritakan, seorang ibu yang bersama-sama anak lelakinya menjalani bedah batin kepala. Si ibu pun tak nampak apa-apa kerana si ibu terus membaca ayat kursi. Jadi pembedahan, jadi sihir bedah batin ini terbatal dengan sebab. Selain daripada perbezaan ini, sihir biasanya
berlaku satu serupa saja. Satu keadaan yang serupa saja. Atau dengan lain kata, sihir itu berlaku dalam keadaan serupa saja yang berulang-ulang. Contohnya, siapa yang pernah menjalani rawatan alin telur dengan seorang yang pakar alin telur. Seorang pawang pengalir yang menggunakan alin telur, biasanya bila telur itu dipecah, di dalamnya ada jarum dan rambut. Sekiranya orang tersebut pada satu hari mengubat 10 orang dengan dialin dengan telur, bila dipecah, di dalam telur itu sama saja akan mengandungi jarum dan rambut. Tidak berubah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, bahawa sihir itu ala namtin wahidin, dalam keadaan sifat yang satu, tak berubah-ubah. Bedah batin pun sama saja. Serupa saja. Bedah apa pun serupa. Macam mana gerak tangan, macam mana darah keluar. Ya, semua sama. Sedangkan karomah, dia berlaku berbeza-beza. Berbeza-beza. Karena karomah yang Allah kurniakan kepada seorang, satu karomah sekali saja. Tidak berulang. Seperti mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bila Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW satu mukjizat, tidak berulang. Contohnya yang jelas ialah Nabi Muhammad dikurniakan oleh Allah mukjizat keluar air dari celah-celah jari tangannya. Berlaku hanya sekali. Tidak berulang. Tapi kalau karomah, kalau sihir boleh berulang-ulang. Bedah batin berulang-ulang. Benda yang sama saja. Macam mana kita tahu berulang, dia buka klinik bedah batin. Sehingga jadi kaya. Kalaulah bedah batin itu karomah, sekali. Sekali saja. Lepas itu tak boleh. Tapi ini terus berterusan berkali-kali. Jadi, kesimpulannya, karomah berlakunya sekali, tidak berulang. Seperti mukjizat, satu-satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi dan Rasul sekali. Kalau Nabi dan Rasul itu dikurniakan oleh Allah mukjizat, maka mukjizat yang lain. Cuba kita semak mukjizat Rasulullah. Semuanya sekali. Tidak berulang. Batu-batu bercakap kepada Rasulullah pun sekali. Batang tamar menangis pun sekali. Tidak berulang-ulang. Jadi kalau berulang-ulang itu sihir. Berulang-ulang. Lebih-lebih lagi berulang-ulang perkara yang sama. Ketika saya duduk di Kampung Baru, Lorong Raja Musa 3, di sebelah rumah saya itu ada seorang pawang, seorang ustaz. Dia merawat orang dengan alin telur. Bila telur itu dibelah, maka di dalam telur itu ada gulungan kertas. Dan gulungan kertas itu bila dibuka, ada menyebut penyakit dan cara mengobatnya. Begitulah. Bertahun-tahun, ustaz ini mengobat orang dengan alin telur.
Bila dibelah, yang keluar, yang didapati dalam telur itu ialah gulungan kertas yang bertaip. Pada masa itu tidak ada laptop. Pada masa itu guna typewriter. Ini adalah sihir. Berulang-ulang begitulah. Tapi orang ramai tak tahu mereka ditipu dengan sihir. Tentu ada persoalan macam mana gulungan kertas ni dimasuk dalam telur. Macam mana jarum dan rambut dimasukkan dalam telur. Inilah kerja-kerja syaitan yang menjadi rakan kongsi pawang-pawang. Jadi bedah batin ni sebenarnya dilakukan oleh pawang. Tapi keterampilannya ustaz. Malahan untuk mengelak daripada diketahui oleh orang ramai, bedah batin ni mereka tukar dengan istilah-istilah yang macam benar-benar kerohanian Islam. Misalnya, ini bukan bedah batin, ini bedah makrifah. Ini pembedahan makrifah. Ini menggunakan ilmu makrifah. Saya pernah menghadapi orang bercakapnya ni. Ustaz, ini bukan bedah batin, ini bedah makrifah. Makrifah itu ilmu yang tinggi. Bila orang tersebut kata ini bedah makrifah, lagi senang saya nak salahkan dia. Makrifah bukan kerja manusia. Makrifah ni datangnya daripada Allah. Sayyidina Ali kata, Arabtullah billah. Aku dapat makrifah kerana Allah sendiri yang kurniakan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tasawuf pun, makrifah itu ilmu secara wahbi, secara limpahan terus daripada Allah ke dalam hati. Lagilah tipu. Pada satu ketika dulu, lebih kurang dalam awal tahun 2002-2003, Kementerian Kesihatan bahagian perubatan tradisional dan di Kuala Lumpur telah memanggil perawat-perawat Islam, boleh dikatakan seluruh Malaysia. Tapi yang datang kebanyakannya yang ada di sekitar Lembah Kelang. Berpuluh-puluh ustaz hadir. Mengadakan sidang meja bulat. Untuk menentukan mana rawatan yang boleh, mana rawatan yang tak boleh. Antara rawatan yang ditolak dalam persidangan itu ialah bedah batin. Ramai ustaz-ustaz bangun, bedah batin adalah sihir. Itu bukan perubatan Islam. Itu perubatan sihir. Akhirnya Kementerian Kesihatan menolaklah bedah batin ni. Lalu mereka yang kecewa datang lagi memberi penerangan. Antara lain mereka kata ini bukan bedah batin, ini sebenarnya bedah makrifah. Bedah makrifah ni memang sangat rahsia. Hanya ahlinya saja yang tahu. Saya bangun, kalau mengenai makrifah, saya lebih tahu. Sebab bila sebut makrifah, ini memang satu ilmu yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf, dalam amalan tarekat. Saya terangkanlah satu-satu. Akhirnya mereka pun gagal juga. Selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, perbezaan antara sihir dengan karamah, sihir boleh dipelajari. Bedah batin ni boleh dipelajari. Kalau tuan-tuan ada duit banyak, insya-Allah. Katalah 50,000 ke 100,000, insya-Allah boleh jadi murid pada ustaz yang
yang mahir bedah batin. Jadi bila boleh dipelajari, itu ilmu manusia. Itu confirm sihir. Karomah tak boleh dipelajari. Tak ada ulama yang menyebutkan dalam kitab mana pun karomah itu boleh dipelajari. Tidak. Karomah itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlakunya itu sangat sukar. Selain daripada itu, bedah batin menjadi kebanggaan. Sihir biasanya menjadi kebanggaan, ya, oleh seseorang. Bedah batin memang jadi kebanggaan. Ustaz yang mahir bedah batin. Dan kebanggaan penyokong-penyokongnya, orang yang ada sekelilingnya. Sedangkan karomah ditakuti oleh orang-orang alim. Orang-orang alim kalau dapat karomah takut. Sebab apa? Kalau orang ramai tahu dia dapat karomah daripada Allah, Allah kurniakan dia karomah, ya, kalau tidak betul-betul boleh menyebabkan boleh menjauhkan dirinya daripada Allah. Boleh merosakkan hatinya, boleh menimbulkan ujub dan riak. Karena itu para ulama yang sebenar takut dengan karomah. Kalau mereka dapat satu-satu karomah, mereka sorokkan. Tak supaya orang ramai tak tahu. Tapi ahli sihir seperti bedah batin dan sebagainya, memang kalau boleh orang ramai tahu. Ini perbedaannya. Sampai-sampai diiklan. Walaupun bayar beribu-ribu, diiklankan. Besar-besaran. Kita temui tak orang alim yang dapat karomah diiklankan? Tak ada. Tapi bedah batin diiklan. Diwar-warkan. Ini dengan apa yang saya sebut ini, saya fikir kita dapatlah membezakan antara sihir dengan karomah. Dan dengan apa yang saya terangkan, confirmlah bedah batin itu adalah sihir. Siapa-siapa, saudara-saudara, para pendengar yang tak puas hati, bolehlah berjumpa dengan saya supaya saya dapat memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Selain daripada itu, pengalaman yang kita lalui semasa kita merawat pesakit-pesakit yang kena sihir dapat membuktikan bahawa sihir bedah batin bahawa bedah batin adalah sejenis sihir. Mereka yang menjalani bedah batin ramai juga yang menambahkan masalah penyakit mereka. Menambahkan masalah penyakit mereka, bukan menyembuhkan. Memang ada setengahnya sembuh, tapi kesembuhan yang dirawat melalui bedah batin ini tidak boleh dijadikan bukti bahawa bedah batin itu betul dari segi syariat dan hakikat, dari segi syariat dan akidah. Tidak boleh dijadikan bukti. Sebab kita dapati para padri pun mengobat pesakit-pesakit mereka sembuh. Tok Cha mengobat berbagai penyakit pun sembuh. Kadang-kadang lebih cepat sembuh berubat dengan Tok Cha berbanding dengan ustaz-ustaz. Jadi sembuhnya penyakit yang dirawat menerusi bedah batin tidak boleh dijadikan dalil bahawa bedah batin itu betul. Bahawa bedah batin itu ajaran Islam. Tidak. Kita mesti ingat. Apatah lagi mereka mendakwa bacaannya ayat-ayat Quran.
menggunakan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah, itu pun masih tidak mencukupi untuk membuktikan bahawa bedah batin itu adalah benar. Sebab kita selalu baca surah Fatihah. Di akhir surah Fatihah itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, hidayatkanlah kami jalan agamamu yang benar, yaitu jalan agamamu yang benar yang pernah engkau kurniakan kepada minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin, yang pernah engkau ajarkan kepada para nabi-nabi, para siddiqin, para suhada dan para salihin. Kalau ayat-ayat dan doa-doa digunakan dalam bedah batin, ayat-ayat Quran dan doa-doa Islam digunakan dalam bedah batin, oleh kerana orang yang melakukan bedah batin ini terdiri pada golongan maghdub dan dhalin, maka penggunaan ayat-ayat Quran itu juga tidak boleh dijadikan bukti bahawa bedah batin itu adalah betul. Sebab dalam surah Fatihah tadi, yang benar itu mestilah diajarkan, diamalkan oleh orang-orang yang memang benar, iaitu terdiri dari nabi-nabi dan rasul-rasul, terdiri pada golongan siddiqin, terdiri pada orang-orang yang mempunyai ciri syuhada dan orang-orang yang benar-benar salih. Kalau mereka yang melakukan bedah batin ini orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang sesat, walaupun mereka menggunakan ayat Quran, doa-doa yang diajar Rasulullah, itu tetap batil, tak boleh diguna. Jadi saya fikir setakat ini dulu. Mungkin tuan-tuan ada nak bertanya satu dua soalan yang mungkin saya tersilap, terlepas pandang, tidak saya sebutkan. Mungkin fakta-fakta yang penting yang patutnya saya sebutkan, saya tak ada sebut dalam kuliah pada malam ini. Silakan kalau ada. Pertanyaan daripada kitab. Dia bertanya berkenaan dengan, dikata kalau dia mimpi isteri dicurang. So, adakah itu sihir pemisah? Satu. Nombor dua, macam mana yang berubat mengalihkan penyakit ke pokok? Dua soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Berubat dengan mengalihkan penyakit itu ke pokok, ke binatang. Ini memang saya temui. Seorang saudara saya di Indonesia sakit. Dia obat-obat tidak sembuh. Akhirnya dia berubat dengan seorang pawang. Pawang ini kata, belilah seekor kambing hitam. Nanti penyakitnya itu dipindahkan ke kambing hitam, baru boleh sembuh. Ini sebenarnya pun tak betul. Ini satu penipuan. Macam mana penyakit itu boleh berpindah pada kambing. Akhirnya saudara itu pun mati. Begitu juga pindah penyakit pada pokok. Ini penipuan saja. Ditipu dua kali. Pertama, syaitan yang menipu manusia. Sehingga manusia kagum. Dia boleh memindahkan penyakit ke kambing. Dia boleh memindahkan penyakit ke pokok. Kena tipu syaitan. Kedua, orang itu sendiri tipu kita. Tipu diri dia. Jadi sebenarnya itu jenis-jenis
amalan perubatan kahin yang dilarang dalam Islam, diperangi oleh Nabi Muhammad, dijelaskan dalam Quran. Ya. Karena Nabi Muhammad disangka sebagai seorang kahin. Maka Allah nafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fama anta fadzakir fabinikmati rabbika fama anta bikahinin wala majnun. Ya Muhammad, engkau teruskanlah menyampaikan ajaran Islam kepada umatmu, orang-orang Quraisy di Mekah. Dengan rahmat daripada Tuhanmu Allah, engkau bukanlah seorang pawang yang menurunkan jin, dan bukanlah seorang yang majnun, seorang yang berjin. Jadi pada kehidupan Rasulullah di zaman Mekah, zaman awal itu memang Rasulullah menghadapi masalah kaum Quraisy, antaranya pengaruh pawang-pawang, kahin-kahin, ahli-ahli sihir yang berluas di zaman jahiliyah. Jadi begitulah ya, memindahkan penyakit-penyakit ini sebenarnya adalah amalan perbomohan. Kalaupun sembuh, tapi perkara itu perkara yang batil, ya. Perkara yang batil, perkara sihir. Ada penipuan, ada pertolongan daripada jin dan syaitan. Mesti kita jauhkan. Sebab itu Rasulullah bersabda, man ata kahinan au urrafan au munajjiman fasaddaqahu faqad kadzaba bima unzila ala Muhammad. Pada satu riwayat, lam yataqabbal minhu arba'ina lailah. Siapa yang menemui pawang atau seorang tukang telik urraf, seorang munajjim, tukang telik menggunakan perjalanan bintang, lalu dia benarkan kata-katanya, sesungguhnya orang tersebut telah ingkar kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setengah riwayat menyebutkan ibadatnya tak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Jadi jangan diamalkan perubatan seperti ini. Ya. Dalam Islam sudah lengkap. Ya, kaedah-kaedah ini diajar oleh Rasulullah. Kemudian mimpi isinya berzina, curang. Ini mimpi macam ini pun tak boleh dipercayai. Tak boleh dipercayai. Kalau seseorang itu mimpi isinya curang, bangun saja daripada tidur, ya Allah, engkau bagi baiknya, jauhkan buruknya. Lalu berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan. Bukan itu saja, ya. Itu mungkin perbuatan syaitan, ya, supaya kita menjadi mangsanya. Pernah berlaku ya, seorang ustazah, bila dia balik ke rumah tengah hari, dia kebetulan ustazah ni tak ada anak. Bila dia balik tengah hari ke rumah, rumahnya rumah pangsa empat tingkat katanya. Ustazah ni duduk di tingkat 3. Bila balik ke rumah, dia buka bilik, dia nampak suaminya sedang berzina dengan seorang perempuan. Dia rasa tak tahan, dia hampir terjun di tingkap. Tapi dia ingat terjun tingkap ni bunuh diri, dosa besar. Dia tak jadi. Dia geram, dia tengok balik dalam bilik, tak ada apa pun. Suaminya tak ada, perempuan pun tak ada. Tapi macam mana dia nampak? Tadi kenapa dia boleh nampak? Betul-betul suaminya sedang berzina. Ini nampak betul. Yang itu mimpi. Karena itulah maka kita
beramalah dengan amalan-amalan yang boleh mencegah dari pengaruh jin dan syaitan, yang boleh mencegah daripada terkena sihir. Antaranya yang kita terima dari Rasulullah ialah ayat 33 yang telah diterangkan oleh Syekh Abdullah Dahlawi dalam kitabnya Qaulul Jamil yang kita amalkan sejak bertahun-tahun. Saya fikir sudah terjawab. Okey, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan nak tanya, ada satu lagi kaedah, dia tak pakai bedah, tapi dia guna satu kaedah lain untuk mengeluarkan penyakit daripada badan tu dengan cara tepuk dengan daun nangka, dengan baca ayat kursi lah biasanya yang dijalankan di pusat-pusat rawatan yang katanya rawatan Islam lah. Dan bila dilihat di bawah tu, dia letak kertas minyak dan dia akan suduh, nampaklah kaca-kaca kecil-kecil tu. Dan kalau perkara tu di bahagian dada, dia kata sakit kat dada. Kalau kat perut, dia kata punya perut, kemampuan pinggang gitu. Macam mana tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu pertanyaan yang sangat baik ya. Ada setengah ustaz merawat dengan ditepuk dengan tangan, kadang-kadang dipukul-pukul dengan ranting nangka yang berdaun ya, daun-daun nangka, ranting yang ada daunnya. Diketuk-ketuk dekat badan pesakit dan di bawah itu dibentangkan kertas ya. Nanti sesudah ditepuk-tepuk, dipukul-pukul dengan daun nangka, didakwa ada keluar serbuk kaca. Saya ada satu pengalaman. Seorang cikgu wanita, cikgu perempuan yang baru kahwin dalam 3-4 bulan. Ya. Dia datang menemui saya untuk minta rawatan. Saya tanya, apa sakit cikgu? Dia kata sakit arthritis. Siapa kata sakit arthritis? Doktor dekat hospital. Habis sebelum ini, selain daripada hospital, sudah berubat di mana? Dia katalah, saya berubat di sini dengan ustaz ini. Berapa kali? Sebanyak 42 kali. Bukan 4 kali ya. 42 kali. Apa yang berlaku cikgu? Suaminya pun bantu. Ustaz, setiap kali diobat dengan dipukul daun nangka, ditepuk-tepuk, yang keluar pertama setiap kali berubat serbuk kaca. Macam mana awak tahu serbuk kaca? Ada dekat kertas. Selain daripada serbuk kaca, kadang-kadang serbuk kaca bercampur dengan dawai brosprio. Ada sekali paku 5 inci. Lalu saya bercakaplah dengan pasangan ni. Kalaulah dalam badan awak ada macam tu sebanyak 42 kali, kalau campur-campur ni, agak saya segenggam lebih kan. Boleh hidup ke awak? Agak saya awak menjerit siang malam tak boleh tidur. Tapi awak masih boleh tidur, boleh berjalan, boleh makan. Macam mana kalau saya cakap benda-benda yang didakwa keluar dari badan awak ni ada makhluk halus yang mencempakkan, ada jin, ada syaitan cempakkan. Tak terfikir gitu Ustaz. Sebenarnya itu adalah sihir. Kita dikelirukan oleh ustaz yang gunakan sihir ni. Ini kerja-kerja pawang. Pawang
santau. Memang macam tu cara dia. Lalu cikgu ni kata, macam mana Ustaz saya nak berubat dengan Ustaz ni? Saya pun tak tahu. Mengubat orang dah ada 1-2 tahun, tapi santau macam awak ni, psikiatritis, inilah kali pertama. Tak apalah. Saya tolong ubatkan. Tapi sakit. Macam mana sakit Ustaz? Saya tepuk itu. Kalau tepuk macam itu tak apa Ustaz. Saya pun tepuk dekat pelipat tangan kiri kanan sampai merah sampai hitam. Lepas tu dua-dua pelipat kaki. Lepas tu saya suruh balik. Besoknya datang lagi sekali. Saya tepuk dekat pinggang kiri kanan. Lepas tu dia datang kali ketiga, saya tepuk dekat bawah tengkuk. Semuanya ada 7 tempat. Tepuk je itu aja. Saya sapu garam dengan cuka. Tempat yang saya nak tepuk tadi, kalau dah kering, sapu lagi, tepuk lagi. Saya ubat 3 kali. Sebiji abuk kaca pun tak keluar. Tapi Alhamdulillah. Pasangan ni kata, Alhamdulillah Ustaz, saya dah sembuh. Masa dia datang tu, cikgu ni kata, saya ni dah dirabat 42 kali, penyakit saya bertambah-tambah teruk Ustaz. Saya ni perempuan. Saya nak kencing pun tak boleh. Saya perempuan kencing berdiri Ustaz. Kerana cangkung tak boleh. Tuan-tuan, 42 kali keluar sebuk kaca, keluar paku, keluar dawai, tak sembuh. Penyakit bertambah. Kan confirm sihir. Bila saya tepuk 3 hari berturut-turut, terus saja sembuh sepenuhnya. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sebiji abuk. Sebiji abuk kaca pun tak keluar. Tak ada apa pun. Jadi kerana itulah kaedah rawatan santau seperti itu sebenarnya hakikatnya adalah sihir. Orang-orang di Asia Tenggara ni memang mahir. Orang Jawa pun ada. Dan saya orang Jawa, saya tahulah. Jadi saya fikir saya dah jawab lah tu Caranya macam mana? Tepuk saja. Lebih hebat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.